Berhenti berbalah sebelum membawa celaka. Selepas pertemuan Ahli Majlis Tertinggi UMNO beberapa hari lalu, kini muncul pula babak terbaru dalam dunia politik UMNO BN. Saling menyerang, saling menuduh. Sipulan ini tak puas hati, sipulan lagi satu gila untuk berkuasa. Belum lagi berbicara tentang prinsip dangkal dan kluklek parti komponen dalam Perikatan Nasional yang kononnya digabungkan demi menyelamatkan Malaysia. Indonesia dan Singapura sudah mendapat vaksin COVID-19 mereka, namun Malaysia tetap lembab. Mencecah 3,000 kes sehari masih belum mampu mengejutkan kerajaan tebuk atap daripada halusinasi mereka. Setelah Tan Sri Anwar Musa menyerang Presiden UMNO, kini setiausaha akhbarnya Tun Faisal Ismail Aziz pula menyerang Datuk Seri Ahmad Zahid. Setiausaha akhbar itu menyifatkan Zahid khianat bila mahu bekerjasama dengan PKR dan DAP. Serangan ini dibuat selepas Anwar dipecat sebagai Setiausaha Agung BN dan juga Setiausaha Agung Muafakat Nasional. Tun Faisal dalam kenyataannya kepada utusan Malaysia berkata, Zahid telah mengkhianati parti apabila membuat akuan bersumpah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menggerakkan jajaran politik baharu melibatkan kerjasama UMNO, PKR dan DAP. Menggunakan jawatan beliau sebagai Timbalan Ketua Bahagian UMNO Putrajaya, Tun Faisal berkata perkara itu merupakan soal pokok yang tidak boleh dikompromi sama sekali. Katanya beliau tidak ada masalah untuk mempertahankan institusi Presiden, tetapi perkara itu agak sukar dilakukan kerana Presiden sendiri mengkhianati parti. Saya akan pertahankan institusi selagi tidak khianati parti. Masalahnya Presiden sendiri khianati parti. Pendedahan Anwar semalam seperti mendedahkan salah laku seorang Presiden tentang wujudnya sokongan kepada Anwar secara sembunyi tanpa pengetahuan pemimpin UMNO BN lain, apatah lagi akar umbi, katanya kepada utusan Malaysia semalam. Semalam, Ahli Parlimen Ketereh mendedahkan antara punca dirinya digugurkan sebagai Setiausaha Agung BN disebabkan isu akuan bersumpah itu. Dalam pada itu, Tun Faisal berkata dalam menyelesaikan kemelut politik ketika ini, Ahmad Zahid perlu membuat akuan bersumpah tidak akan bekerjasama dengan Anwar dan DAP. Ini termasuk katanya menghentikan jajaran politik baru sebagai istilah menyembunyikan sokongan secara rahsia beliau itu. Jika Presiden buat akuan bersumpah ini, maka kita boleh sokong semula beliau. Selagi Presiden tak berani buat dan tak mahu arahkan untuk hentikan jajaran politik baharu ini, selagi itu tak akan selesai, katanya. Reaksi kepada konflik yang berlaku ini, bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengingatkan ahli-ahli politik Perikatan Nasional untuk berhenti berbalah kerana mereka seperti membawa celaka dan ketidakstabilan buat rakyat. Beliau menyindir bahawa terdapat sebahagian pemimpin politik yang berangan-angan untuk membubarkan parlimen dan mengheret rakyat untuk berpilihan raya dalam keadaan negara berdepan gelombang ketiga pandemik COVID-19. Pemimpin negara semakin kaget dan cenderung untuk sekadar mengenakan perintah kawalan pergerakan sahaja. Berhenti berpolitik termasuk berbalah sesama sendiri dalam Perikatan Nasional sekaligus membawa celaka dan ketidakstabilan buat rakyat dan negara. Dengan kes positif melepasi 125,000 dan kematian melebihi 515 kes sehingga merekodkan kes terbanyak iaitu 3,027 kes pada semalam, Malaysia berada dalam posisi yang amat gawat, katanya dalam satu hantaran Facebooknya semalam. Menurutnya, fasiliti-fasiliti kesihatan awam khasnya hospital COVID-19 sudah hampir sarat dengan pesakit. Malah, kes kategori 1 bagi pesakit tidak bergejala juga tidak lagi dimasukkan ke hospital dan menjalani kuarantin di rumah. Kejayaan awal Malaysia hampir musnah ditelan cabaran gelombang ketiga yang malangnya tidak dijangkakan sebegini dahsyat, katanya. Sementara itu, Dr. Zulkifli juga mengulas surat terbuka kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang ditandatangani lebih 40 pakar perubatan negara. Surat terbuka ini sememangnya tepat dan wajar untuk Perdana Menteri ke-8 bertindak. 10 pelan tindakan kritikal yang disarankan dalam surat terbuka ini adalah amat mustahak dilaksanakan segera, katanya lagi. Menurut surat terbuka itu, pakar-pakar mengambil maklum pengurusan pandemik COVID-19 negara yang memberi gambaran suram dan tidak terkawal. Walaupun dijalankan perintah kawalan pergerakan dan intervensi kesihatan yang lain, laporan harian kes masih tidak menunjukkan tren penurunan, kata surat tersebut. Ia sangat menakutkan, mengerikan dan membimbangkan. Ini bukan satu lawak jenaka untuk ditertawa sepanjang malam. Ini soal hidup mati dan masa depan rakyat dan negara. Tolonglah wahai pemimpin yang terlalu gilakan kuasa dan wang ringgit. Hentikan semua ini atau Malaysia menjunam ke arah kehancuran.